Jemput Yang Berhormat Ipoh Timur sebagai pembahas terakhir. Sila Yang Berhormat, 13 minit. Ya, terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua yang memberikan peluang kepada saya untuk menyertai perbahasan selaku pembahas yang terakhir pada malam ini. Isu pertama yang ingin saya bangkitkan Datuk Timbalan Yang Dipertua adalah berkenaan dengan aplikasi MySejahtera. Apabila aplikasi MySejahtera diperkenalkan pada lebih kurang bulan Mac yang lepas, dalam sidang parlimen yang pertama, ramai di antara kita dari kalangan ahli Dewan Rakyat telah pun bertanya kepada kerajaan, berapakah kos untuk pembangunan aplikasi MySejahtera? Dan pada ketika itu, kita telah pun diberitahu bahawa aplikasi ini dibangunkan secara CSR. Secara CSR dan tidak membabitkan apa-apa kos kepada kerajaan. So pada masa itu memang setiap antara kami pun berasa lega kerana kerajaan tidak membelanjakan 1 sen pun. Tetapi jawapan yang saya dapat pada hari ini, pertanyaan lisan saya soalan 46 pada hari ini, saya telah pun mendapat jawapan daripada pihak kerajaan yang mana kerajaan kata tempoh CSR ini untuk aplikasi MySejahtera telah pun tamat dan telah pun luput pada 31 hari bulan Mac 2021. Dan dengan kata yang lain, pada 1 hari bulan 4 2021, kerajaan hendaklah dan perlu untuk membayar kepada pihak yang membangunkan aplikasi MySejahtera ini. Bagi saya, ini merupakan sesuatu yang amat mengejutkan kerana apabila aplikasi MySejahtera ini dibangunkan pada tahun lepas dan telah mengumpul data-data dan menjadi sebahagian daripada kehidupan rakyat. Dan selepas 1 tahun, kerajaan sekarang pula menyatakan bahawa we are going to pay. The government is going to pay dengan izin. Ini sesuatu yang tidak harus berlaku. Dan walaupun saya percaya bahawa mungkin aplikasi MySejahtera ini mungkin perlu digunakan untuk beberapa tahun yang akan datang. Dan saya mencadangkan kepada kerajaan, despite instead of paying the developer of MySejahtera, dengan izin, apa yang kerajaan patut buat sekarang adalah untuk mengambil alih keseluruh aplikasi, data dan juga maintenance bagi aplikasi MySejahtera ini. Kerana kita tidak mahu ada satu situasi yang mana apabila pada tahun lepas aplikasi MySejahtera wujud dan dikatakan ia sebagai suatu CSR tak payah bayar, so kerajaan terus memberikan kontrak ini ataupun task ataupun assignment ini kepada developer MySejahtera, dan sekarang pula kerajaan dikenakan suatu bayaran selepas tempoh CSR telah pun berakhir. So maka dengan ini saya mencadangkan kerajaan, janganlah membayar apa-apa, tetapi apa yang penting adalah saya percaya bahawa kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan mempunyai sumber ataupun resources yang mencukupi untuk mengambil alih keseluruhan maintenance dan juga data di aplikasi MySejahtera untuk kita gunakan untuk rakyat Malaysia bagi beberapa tahun yang akan datang. Kita tidak mahu membuka satu ruang ataupun mencipta satu presiden yang mana developer ataupun yang mana kontraktor sebegini masuk sebagai satu CSR untuk satu tempoh 1-2 tahun, lepas tu terus mendapat kontrak itu. We have no way to go out from MySejahtera dengan izin. Apa yang penting adalah sekarang untuk kerajaan ambil alih dan supaya untuk mengelak satu situasi yang mana tak ada mana-mana pihak yang menggunakan pintu belakang untuk mendapatkan kontrak tersebut. We have nowhere to go from here dengan izin. Apa yang penting, kita teruskan menggunakan aplikasi MySejahtera dengan diambil alih oleh pihak kerajaan. Itu nombor 1, Datuk Timbalan Yang Dipertua. Nombor 2, Datuk Timbalan Yang Dipertua, dalam aplikasi MySejahtera ini, saya percaya bahawa rakan-rakan ahli-ahli Dewan Rakyat di sebelah sini dan sana menghadapi masalah.
daripada pengundi-pengundi ataupun rakyat di bawah tu, apabila setiap kali pengguna MySejahtera cuba untuk mendapatkan ataupun membangkitkan soalan di dalam helpdesk, apa yang akan dijawab adalah persoalan tersebut akan dijawab dalam masa 7 hari dan kena tunggu sampai 2 minggu pun tak ada jawapan. Sebelum ini ramai mereka yang hendak mendapatkan vaksinasi lebih awal untuk sebab-sebab tertentu. Katakan mereka yang hendak pergi ke luar negeri untuk belajar kena dapat vaksinasi lebih awal. Mereka yang pregnant, ibu yang mengandung, mereka perlu mendapatkan vaksinasi sebelum minggu ke-33. Kesemua ini mereka masuk dalam helpdesk MySejahtera, tunggu 7 hari, tak dapat 14 hari, tak dapat 2 minggu pun tak ada apa-apa jawapan. Bagi ahli-ahli Dewan Rakyat juga, ramai antara kita yang memang tidak mempunyai apa-apa connection untuk menyelesaikan masalah ini secara terus dengan MySejahtera. Saya dengan itu menyeru supaya pihak Kementerian Kesihatan untuk memastikan bahawa aplikasi MySejahtera ini khasnya dari segi helpdesk adalah betul-betul akan dapat menyelesaikan masalah daripada rakyat dan juga dan juga mempunyai satu mekanisme untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat ataupun adun-adun. Datuk Timbalan yang dipertua, minggu ini kita telah pun masuk ke dalam satu fasa vaksinasi baharu, iaitu fasa vaksinasi remaja. Dalam fasa vaksinasi remaja ini, sememangnya bagi saya, kita boleh bermula dengan lebih awal. Contohnya di negeri Perak lebih kurang pada 12 hari bulan September yang lepas, lebih kurang 10 hari yang lepas, kesemua PPB awam di negeri Perak telah pun dibuka untuk walk-in. Itu bermaksud bahawa mereka yang mendapat appointment ataupun temu janji sudah selesai divaksinasikan dan pusat PPB sudah bersedia untuk menerima mereka secara walk-in. Tetapi pada masa itu saya percaya bahawa apabila PPB awam bersedia untuk menerima mereka secara walk-in, maksudnya PPB awam itu juga bersedia untuk menerima mereka yang di bawah umur 18 tahun, katakan umur 16 hingga 17 untuk walk-in atau untuk dapatkan temu janji di MySejahtera supaya mereka boleh divaksinasikan. Tetapi apa yang berlaku sudah 10 hari berlepas, barulah sekarang kita nampak bahawa ada satu polisi baharu yang dibuat supaya kanak-kanak ini yang berumur 16 hingga 17 boleh walking ke PPB awam. Apabila kita nak lawan COVID ini, setiap saat pun adalah emas. We should waste no time dengan izin Datuk Timbalan dipertua. Dan sudah 10 hari kita berlepas, and it is time for us to actually work together dengan izin untuk mengembalikan ataupun untuk menebus kembali masa yang telah pun dibazir, 10 hari yang telah pun dibazir sebelum ini. Dan di sini saya juga nak bangkitkan, saya tidak faham kenapa pihak MOSTI ataupun CITF dan juga Protect Health dalam perkara ini apabila kita masuk ke satu fasa vaksinasi remaja. Kebanyakan PPV integrasi, PPV bukan awam telah pun ditutup. Saya tidak faham kenapa. Kerana sekiranya PPV integrasi ini kesemuanya telah pun di-set up, mempunyai set up dan organisasi mereka sendiri, patutlah untuk beberapa minggu yang akan datang ini, patutlah untuk PPV integrasi yang masih berjalan, patutlah mereka diberikan peluang untuk membantu dalam program PIK dan juga melaksanakan vaksinasi kepada remaja-remaja. Tetapi apa yang saya diberitahu adalah sekarang ada satu kementerian masuk lagi, Kementerian Pendidikan, yang mana sekarang sudah ada satu sistem baharu yang mana murid-murid ataupun belajar-belajar ditempatkan untuk mengambil vaksinasi mereka di sekolah. Dan di daerah kita saya nampak ada satu senarai. 8 sekolah telah pun dipilih. Tetapi malangnya hanya satu sekolah
sahaja yang mula kerja-kerja vaksinasi pada hari semalam, iaitu Sekolah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan Izzuddin Ipoh. Di mana yang 7 lagi, kerana tidak, saya memang faham kerana adalah tidak sempat untuk pasukan dari KKM untuk menubuhkan pasukan vaksinasi mereka di suatu tempat yang baru. So persoalan saya, kenapa struktur yang sedia ada tidak dapat digunakan? Struktur yang sedia ada termasuk PPV integrasi dan PPV awam lain di bawah penyeliaan MOSTI dan juga CITF. Kenapa struktur yang sedia ada tidak digunakan secara optimum? Satu timbalan yang dibetul, saya juga ingin nak bangkitkan satu isu yang mana kita tahu beberapa 2 bulan yang lepas, sejak bulan Ogos jika tak silap saya, rakyat telah pun boleh membayar untuk mendapatkan vaksinasi mereka dengan vaksin jenama Sinovac yang dipekalkan oleh Pharma Niaga. Dan apa yang kita dapati bahawa harga yang dikenakan oleh mereka untuk yang ingin mendapatkan vaksinasi secara private, secara sendiri adalah dalam lingkungan RM350 sehingga RM388. Dan saya nampak satu circular daripada Pharma Niaga yang mana Pharma Niaga telah menawarkan kepada klinik-klinik swasta untuk 2 dos Sinovac lengkap ditawarkan dengan harga RM300. Satu timbalan yang betul. Walaupun kita ada satu non-disclosure agreement, tetapi saya percaya bahawa kesemua ahli-ahli Dewan di sini memahami dan mengetahui berapakah kos satu dos Sinovac yang dikenakan oleh Pharma Niaga kepada kerajaan apabila dipekalkan kepada kerajaan. Dia tak akan sampai satu kos RM300 untuk 2 dos pun. Dan RM300 untuk 2 dos ini bagi saya adalah melampau, adalah terlalu tinggi dan adalah membebankan rakyat. Dan saya berasa kesal kenapa kerajaan tidak mengambil satu tindakan yang tegas untuk menetapkan harga ceiling bagi vaksin Sinovac yang dijual di pasaran. Kenapa RM300 untuk 2 dos? Kita tahu ini jauh lebih tinggi daripada harga ataupun kos sebenarnya. Of course, Pharma Niaga perlu mendapat keuntungan, itu saya tak ada masalah. Tetapi janganlah sampai 2 dos RM300 itu sesuatu harga yang terlalu tinggi dan terlampau tinggi. YB minta rumuskan YB. Dan saya dengan ini memohon supaya pihak kerajaan dapat mengambil berat berkenaan dengan isu ini, dan supaya sekiranya kita ada booster dose dan sebagainya, sekiranya rakyat dibenarkan untuk mengambil booster dose secara private, maka harga yang dikenakan ke atas klinik-klinik swasta ataupun rakyat haruslah pada suatu harga yang amat rendah, yang rendah, yang tidak membebankan rakyat. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak timbalan Tuan Yang Dipertua yang memberikan peluang kepada saya untuk menyertai dalam perbahasan ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Yang berhormat, maka dengan ini tamatlah sesi